pupusan, Syafiqah. Selain banyak kes-kes kematian penyu telah pun direkodkan dan kita jumpa bangkai-bangkai penyu di sekitar pantai. Jadi kita nak saksikan sedikit bingkisan yang disediakan bersama dengan World Turtle Day 2022. Silakan. Sempena sambutan Hari Penyu Sedunia hari ini, tinjauan kru RTM Terengganu ke Pulau Kapas melihat sendiri keberkesanan kempen pemeliharaan yang dilaksanakan. Kes kematian penyu dewasa yang terdampar di pesisir pantai terus menjadi ikawan dan kerugian buat ekosistem negara. Kematian haiwan bercengkeram itu juga disifatkan atas beberapa faktor dan lebih ke arah berkesan terhadap aktiviti manusia berbanding faktor semula jadi. Program tersebut melibatkan kerjasama semua pihak termasuk kaki tangan dan pengusaha chalet, pelajar IPT dan pertubuhan NGO dan orang perseorangan. Ia turut mendapat sokongan terusan dari agensi kerajaan seperti Pusat Penyu dan Ekosistem Marine, FRI Rantau Abang dan Jabatan Perikanan Negeri. Setakat semalam, Jabatan Perikanan Negeri merekodkan 38 kes kematian penyu. Manakala pada tahun lepas, 52 kes kematian penyu dewasa dilaporkan. Antara punca kematian adalah tersangkut pada pukat tunda atau pari dan peralatan penangkapan ikan yang tidak mengikut piawaian Lembaga Kemajuan Ikan LKIM. Lebih menyedihkan, sang penyu sering keliru dengan plastik hanyut ke dalam laut yang dianggapnya sebagai obor-obor atau makanannya. Bagaimanapun di sebalik kebimbangan tersebut, terdapat perkara yang sedikit melegakan di sekitaran pantai Pulau Kapas. Apabila data rekod pendaratan penyu yang naik telur pada bulan Mei ini dilihat lebih kerap berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Sekumpulan sukarelawan telah memindahkan hampir 40 sarang telur ke pusat penetasan sepanjang tempoh tersebut. Difahamkan penyu yang sama akan kembali di pantai yang sama dalam tempoh musim telur, iaitu dari bulan Mei hingga Julai. Perkara itu diakui penyelia pemeliharaan penetasan telur penyu di Pulau Kapas atau lebih mesra dengan panggilan Pak Rani berdasarkan data diperoleh sejak beberapa tahun lalu. Dan saya bersuah hatilah kalau ada lagi intern-intern untuk masa-masa depan dan sahut cabaran ni untuk buat projek pemeliharaan penyu di Pulau Kapas, dipersilakan. Saya banggalah bila saya sebagai intern ni bekerja di dalam pusat konservasi penyu ni, kerana walaupun kami baru saja bertapak dalam NGO ni baru saja bertapak dalam masa setahun, tapi apa yang kemudahan yang disediakan cukuplah bagi pelajar seperti kami untuk hidup dalam pulau ni lah. Tiada penjualan atau penyeludupan telur penyu di Pulau Kapas di pasaran tempatan. Selaras dengan arahan kerajaan negeri yang mengambil tindakan menghentikan penjualan telur tersebut bermula bulan depan. Menurut Pak Rani, lebih 90% adalah dari spesies agar dan penyu hijau datang bertelur di sekitar pantai Pulau Kapas ini. Itu spesies kedua terbesar selepas spesies penyu belimbing di negara kita. Saiz penyu ini dikatakan mampu membesar sehingga 1.2 meter dengan berat badannya mencapai 270 kg. Selain itu, menerusi kempen kebersihan dan kesedaran adalah antara usaha terbaik untuk memberi maklumat serta kesedaran masyarakat tentang kepentingan penjagaan alam sekaligus menjaga habitat penyu ini. Sebab sekarang ni pun kerajaan pun dah, walaupun dia tak haram makan telur ni, jadi kita mewartakan haram makan telur penyu ni supaya penyu tak pupus. Itu je. Jadi kalau di Pulau Kapas ni memang macam haram lah. Walaupun hukum tak kata haram, tapi kita mengharamkan makan telur penyu. Haram secara biasa lah, secara bukan mengikut hukum. Tetapi apabila kita buat macam tu, semua dah ikut SOP itu, maka komuniti setempat tahu perkara ini penting dan mereka boleh cari makan, mereka boleh buat berniaga, maka mereka ikutlah apa yang kita buat. Dan untuk piknik apa semua, you letak dalam plastik dan you bawa balik ke darat dan buang kat sana. Boleh tinggalkan dekat dalam tong sampah kita kan. Jangan biarkan ke atas pantai lah. Selain itu, banyak negara memiliki undang-undang dan ordinan bagi melindungi kawasan pembiakan. Walau bagaimanapun, kesemua 4 spesies penyu yang ada di negara ini seperti belimbing, karah, agar dan spesies terkecil lipas masih berada dalam bahaya disebabkan beberapa tindakan manusia.
Selain faktor terperangkap dalam jaring dan pencemaran, penyu dan telurnya juga diburu sebagai makanan. Akhirnya, pembangunan berdekatan pesisiran pantai juga menyebabkan kemusnahan habitat, ekoran musnahnya pantai pembiakan. Taufik Adnan untuk Selamat Pagi Malaysia.